A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa daimaini mutalazimain, amma ba'd. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita luangkan masa untuk bersama-sama berada dalam rumah Allah ini, beriktikaf dan berada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Jadi pertamanya, saya ni orang baru, jadi eloklah saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Atif Fitri bin Muhammad Salim. Kata ayah saya tadi tak ada kerja buat di rumah, eloklah ganti. Disebabkan ayah saya Ustaz Salim tak dapat nak hadir, jadi saya gantilah beliau untuk malam ni. Pengajian saya tidaklah tinggi, baru je menamatkan ijazah sarjana muda di Universiti Yarmouk Jordan. Jadi alhamdulillah. Seterusnya, memandangkan kita berada di ambang bulan Ramadan, dan saya rasa daripada minggu lepas kuliah-kuliah di masjid, kuliah-kuliah di FB Live, semuanya menceritakan tentang Ramadan. Kehangatan Ramadan tu semakin kita terasa. Kita terasalah kan, seandainya kita masih lagi ada iman, orang-orang yang beriman ni sentiasa merindukan kedatangan bulan Ramadan, bulan-bulan yang penuh dengan ibadah. Kata ulama, bulan Ramadan ni adalah khususiat yang khas untuk umat Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana dalam bulan Ramadan, pahala yang sunat jadi macam pahala wajib, dan pahala amalan yang wajib bertambah-tambah lagi, disebabkan oleh kita punya umur. Umat Nabi Muhammad punya umur ni pendek je. Kalau umat Nabi-Nabi dahulu panjang. Macam dalam Quran sebut, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Usia dakwahnya 950 tahun. Tapi kita umur 60 lebih, 70 lebih dah tak ada dah. Dah ke rahmatullah dah. Jadi bulan Ramadan ni adalah khususiat untuk kita. Padanya juga ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berbalik kepada pahala amalan sunat menjadi sama seperti amalan wajib, dan pahala amalan wajib bertambah-tambah. Nak sebut kat sini apa dia? Nak sebut kat sini bahawasanya amalan wajib tu kita perlu buat, lebih perlu buat daripada amalan sunat. Bukannya kita tinggal solat subuh tapi duha 12 rakaat. Tak betul tu. Jadi subuh kena buat, duha pun kena buat juga. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam syarah Kasyifatus Sajah bagi kitab Nailur Raja, dinukilkan daripada kata-kata Imam Ghazali yang disebut dalam Ihya Ulumuddin, bahawasanya puasa ni ada 3. Yang pertama, puasa umum. Puasa umum ni adalah tingkat yang paling rendah lah, iaitu hanya menjaga perut daripada makan minum dan juga menjaga kemaluan. Yang kedua, puasa itu namanya khusus. Puasa khusus ini adalah menjaga, bukan sahaja menjaga daripada perkara yang membatalkan puasa, bahkan jaga juga mulut, telinga, semuanya lah daripada perkara-perkara yang maksiat. Adapun yang ketiga, puasa khususul khusus. Khususul khusus ni puasa tahap wali Allah, tahap anbiya, iaitu hatinya ketika berpuasa hanyalah untuk Allah. Jadi kita tengoklah diri kita nanti bila kita berpuasa, di manakah tahap kita? Adakah kita hanya berpuasa
tahan diri daripada lapar, tahan diri daripada dahaga je. Ataupun kita ni macam orang-orang yang soleh, tahan diri daripada perkata-perkata buruk, tahan diri daripada mendengar umpatan dan lain-lain lagi. Jadi memandangkan saya ni tak adalah tinggi belajarnya, saya nak cerita sedikit lah tentang adab-adab bila mana kita berpuasa. Saya nukilkan daripada kitab Maqasidus Saum oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Katanya antara adab-adab puasa yang pertama adalah menjaga lisan dan anggota badan daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita buat. Antaranya adalah ghibah, berkata tentang orang lain, berkata-kata buruk, berkata-kata cacian, mengumpat dan sebagainya. Hatta ghibah yang dibolehkan dalam Islam pun ketika puasa lebih baik kita tinggalkan. Adalah amat disarankan untuk tinggalkan ghibah walaupun ada perkara setengah keadaan ghibah ini berkata tentang orang lain dan orang lain tak suka ini dibolehkan. Tapi ketika kita berpuasa digalakkan untuk kita tidak berbuat demikian. Hari ini perkara ghibah ataupun bercerita tentang orang lain ni dah jadi macam satu normalisasi dalam diri kita, dalam masyarakat kita. Kenapa? Kalau kita tengok, kita tak cakap mengumpat, kita kata membawang. Siap buat status lagi, seronoknya membawang dengan kawan-kawan. Puas rasanya, puaslah makan daging saudara sendiri. Gitu kita kata. Jadi nak kata macam kita tengok benda tu membawang tu kita rasa oh bawangkan halal, tapi hakikatnya daripada sebalik membawang itu adalah perkara yang tidak dibolehkan agama. Begitu juga dengan budaya menipu disebabkan nak melawak. Ini yang disebutkan oleh hadis Nabi, bahawasanya celakalah bagi orang yang menipu disebabkan nak orang gelakkan dia saja. Budaya prank pada hari ini, tengok kat media sosial macam-macam ada. Melibatkan hubungan suami isteri, melibatkan hubungan dengan kawan, dengan keluarga, menipu, tapi jadi bahan, jadi konten dalam YouTube, dalam Facebook dan sebagainya. Jadi begitulah sebenarnya puasa ini membentuk akhlak kita. Bagaimana puasa ini membentuk akhlak kita? Kita tak boleh tengok puasa ni hanyalah tahan lapar, tahan dahaga, tak lakukan persetubuhan di siang hari. Itu kita tak boleh tengok macam tu. Kita tengok benda sebalik dia, beyond daripada amalan puasa yang Allah syariatkan. Baik, seterusnya adab yang kedua, kata Syekh, bila mana orang mengajak kita makan ketika kita berpuasa, katakanlah sungguhnya aku berpuasa. Kenapa nak kata macam tu? Supaya tak menyakitkan hati orang lah, senang kata. Kalau orang puasa, kita puasa, okey, faham, dia faham kita puasa. Namun begitu, seandainya kita takut riak bila kita cakap aku puasa, aku bangga aku berpuasa. Seandainya kita takut riak, maka kata Syekh, datangkanlah dengan alasan yang lain. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya perkara-perkara adab yang kita perlu sebut juga adalah tentang ketika mana kita berbuka puasa. Setiap kali Ramadan ada sahaja dalil-dalil yang keluar, maksudnya tak boleh baca Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu, tak boleh baca sebab itu hadis dhaif. Bukan tak boleh baca, boleh baca, dan digalakkan untuk baca doa dhahaba dhama wa batalatil uruq wa thabatil ajru insyaallah. Boleh baca, tak ada masalah. Jadi nak katanya yang penting bila mana buka puasa ataupun nak makan tu, baca doa. Jangan kita berkelahi doa ni tak boleh, doa ni dhaif, doa ni sahih, tapi akhirnya makan tak baca doa, tangan kiri berjalan pula. Itu tidak betul. Hari ini kita terlalu banyak gaduh sana gaduh sini, pertikai itu pertikai ini, tapi akhirnya adab dan akhlak umat masyarakat semuanya tak ada.
umat makin keliru dengan apa yang nak disampaikan. Baik, kata Syekh, antara doa-doa yang boleh dibaca ketika kita nak buka puasa, dhahaba dhama wa batalatil uruq wa thabatil ajr insyaallah. Doa yang lain, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang lain pula, alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa razaqni fa aftartu. Dan banyak lagi, ada 2-3 lagi doa yang boleh kita tengok bila mana kita boleh kita amalkan ketika kita nak buka puasa. Baik, bila dah baca doa, macam mana kita nak buka puasa? Nabi ajar bila buka puasa, kalau ada rutab, makan rutab. Rutab ni tamar yang tamar yang macam mana? Tamar yang dah masak tu kan? Kemudian kalau tak ada tamar, kalau tak ada air, 3 peringkat. Mula-mula rutab, kalau ada rutab, kalau tak ada tamar, kalau tak ada air. Boleh, tapi dia bawah lagi. Maksudnya kalau tak ada air, boleh dengan buah lain, buah-buah yang lain. Buah durian kita kena tengok. Kalau lepas tu kita solat sorang-sorang, tak apa. Kalau kita solat kat masjid, elakkanlah, takut sedawa habis, jemaah semua keluar, tak jadi sembahyang. Dering ke? Kalau boleh, kalau nak solat jemaah, elakkanlah. Sebab ianya perkara yang ditegur oleh Nabi SAW. Kerana apa? Kerana ganggu orang lain. Satu perkara yang ibadah, seandainya kita mengganggu hak orang lain, mengganggu keadaan orang lain, maka kita tak boleh buat. Maksudnya contoh kita buat perkara sunat, tapi perkara sunat tu mengganggu orang lain, maka disarankan untuk kita tinggalkan terlebih dahulu. Baik, seterusnya yang kelima dan keenam, iaitu menyegerakan berbuka puasa dan melambatkan sahur. Lambatkan sahur tu kira-kira berapa minit? Kalau kita sini sekarang dah ada imsak kan. Kalau imsak tu berhenti okey lah tu. Maksudnya kenapa Nabi suruh kita lambatkan sahur ni? Supaya kalau kita sahur pukul 12 tengah malam, apa guna kita sahur? Maksudnya tak ada function pun kita bersahur 12 tengah malam, sebab nanti pagi-pagi kita lapar juga. Sebabnya sahur ni bagi kita kekuatan untuk kita berpuasa sepanjang hari. Dan seandainya yang keenam, ta'jilul fitr, iaitu mensegerakan berbuka puasa. Kita kena segerakan berbuka puasa sebab supaya tidak memberi mudarat kepada diri kita. Macam itulah Islam. Islam bukannya suruh puasa satu hari, hatta itu diharamkan. Bahkan Islam kata puasa masuk waktu, kau segerakanlah berbuka puasa supaya ia tidak memberi mudarat kepada diri kita. Dengan sabda Nabi, dalil bagi perkara ini adalah tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah, sungguhnya pada sahur itu ada berkat. Kalau boleh sahur, kalau boleh sahur yang banyak-banyak sikit, sahur banyak sikit. Kalau boleh dengan seteguk air, itu juga kata ulama dah dapat pahala untuk bersahur. Di sini juga nak kata, bukan segala perkara yang segera tu, istijal ataupun kelang kabut tu, disegerakan tu adalah perkara yang buruk, perkara yang tidak baik. Dalam Islam ada juga perkara yang segera tu baik. Antaranya berbuka puasa, antara yang lain berbuat kebaikan, antara yang lain bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan segala perkara yang segera tu tidak baik. Contoh makanan segera tidak baik, tapi segera berpuasa baik. Tapi kalau segera berpuasa, segera berbuka puasa dengan makanan segera, baik ke tidak baik? Tu kena fikir sendirilah. Baik, jadi itu adab-adab, antara adab-adab yang kita perlu jaga dan kita kena pelihara sepanjang kita berpuasa. Hakikatnya adab-adab yang disebutkan dalam kitab ini adalah perkara-perkara sunat yang kita kena lakukan
dan juga perkara yang digalakkanlah ketika berpuasa. Bukanlah semata-mata adab yang dituliskan ini tidak ada manfaatnya, hanya adab, tapi hakikatnya adalah perkara-perkara sunat yang kita perlu buat ketika berpuasa. Antara perkara sunat lain yang sunat kita buat ketika kita berpuasa dan bulan Ramadan adalah memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kerana muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran ini adalah amal ibadat yang paling baik. So afdal zikir. Kalau kita, lagi banyak kita baca Al-Quran, lagi banyaklah, lagi tenanglah hati kita, lagi berkatlah masa kita. Jadi jadikanlah bulan Ramadan ni sebagai satu titik tolak untuk kita mula dekat dengan Al-Quran. Dan jangan juga kita jadikan bulan Ramadan lah hanya bulan Al-Quran. Bulan-bulan lain tidak jadi bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, semata-mata Ramadan, itulah kita pegang Quran. Yang lain, Quran dikarab tapi tidak dibaca. Selain itu juga ada disebutkan bertadarus. Bertadarus ni macam mana? Bila seorang baca dan seorang lagi dengar, itu namanya tadarus. Mengikut apa yang Nabi buat di bulan Ramadan bersama Sayyidina Jibril. Ketika bulan Ramadan, Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril. Jadi kita nak ikut sunnah tu, kita bertadarus dengan kawan-kawan kita, dengan ahli keluarga kita, supaya dapat kita perbaiki bacaan kita, dapat kita bersama-samalah baca Al-Quran. Kadang-kadang kalau kita buat seorang, tak mampu kita. Tapi kalau kita buat beramai-ramai, insya-Allah saling kuat menguatkan. Seterusnya, perkara-perkara yang perlu dielakkan ketika bulan puasa, ketika berpuasalah. Yang pertama, al-wisal. Wisal ni dalam mazhab Syafi'i diharamkan. Wisal ni maksudnya puasa sehari semalam tanpa berbuka, esok puasa lagi macam tu. Nabi larang sebab ada sahabat buat, dan Nabi tegah perkara tu. Sebab sahabat buat tu kenapa? Sebab tengok Nabi buat. Dan bila Nabi jawab balik, engkau bukan macam aku ni sesungguhnya aku ni diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, dan kita nak sebut kat sini juga bahawasanya agama Islam tu adalah agama yang bersederhana, bukan bersangatan, bukan yang syadid. Sampai kena puasa 2-3 hari. Kalau puasa 2-3 hari teruk sangat, masuk hospital, kita tak boleh ibadat. Hatta ada kaedah mengatakan kesihatan badan itu lebih utama daripada kesihatan ibadat. Baik. Seterusnya al-qiblah. Al-qiblah ni bukan kiblah. Jadi sebut elok. Kadang-kadang kita main sebut je, bahasa Arab ni kalau tertukar baris dah jadi lain. Kiblah ni tempat kita solat, maksudnya arah kiblat lah. Qiblah ni cium. Cium ni adalah antara perkara yang seharusnya kita elak lah. Cium ni asalnya harus cium isteri sendiri lah. Kalau isteri orang lain tak boleh. Harus. Tapi seandainya perbuatan itu dapat menggerakkan nafsu kita ketika berpuasa, maka ulama kata makruh. Asalnya harus, tapi seandainya perbuatan itu menggerakkan nafsu kita, hukumnya makruh. Dan apabila ghalibnya, seandainya kebiasaan kalau kita cium tu, entah orang cakap kita keluar mani, maka ulama kata haram. Kalau kebiasaannya buat macam tu, keluar, batal puasa kita, maka ulama kata haram. Kenapa disebutkan dalam ini? Syekh menekankan kepada kita bahawasanya agar jaga diri kita betul-betul ketika mana berpuasa. Baik. Seterusnya berbekam. Kalau kita tengok, kalau siapa yang pernah berbekam lah, berbekam ni sebenarnya bagus untuk kesihatan badan. Dan tapi bila lepas berbekam tu, dia akan melemahkan sikitlah badan kita. Jadi tapi berbekam ni dalam mazhab Syafi'i tak haram, tidak membatalkan puasa.
Cumanya elok kita elakkan supaya kita dapat berpuasa dengan badan yang sihat lah, bukan dengan badan yang lemah. Baik, yang keempat adalah bercelak. Kenapa disebutkan bercelak? Kerana bila kita bercelak, kadang-kadang ada rasa dekat lidah tu kan, rasa celak tu. Sama juga macam kita titik air mata, ubat mata tu kan, ada rasa kat tekak tu. Jadi dalam mazhab Maliki, kalau tak silap saya lah, moga-moga betul lah, kalau tak betul nanti saya betulkan. Dalam mazhab Maliki, kalau kita buat macam tu dan rasa dekat tekak ni, batal kita punya puasa kan. Jadi tapi dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, alhamdulillah tidak batal. Cumanya kalau kita tak berhajat untuk perkara tu, saja-saja nak masuk, lebih baik kita elakkanlah kan, untuk kita keluar daripada khilaf. Baik, seterusnya berkumur-kumur. Berkumur-kumur ni dan juga masukkan air dalam hidung ni adalah perkara yang disunatkan dekat ketika berpuasa, masih disunatkan. Cumanya yang dilarang adalah mubalaghah, bersangatan ketika berkumur dan masukkan air dalam hidung, mubalaghah kan. Itu ditegahlah ketika mana berpuasa. Mas Asma, Asma nanti kita cerita lain sekejap. Saya ambilkan point ni, nanti saya masuk dekat situ. Pasal apa tu namanya? Alat tu kan? Alat asma tu. Okey. Baik. Berkumur-kumur. Bila berkumur-kumur berlebihan dan juga masukkan air dalam hidung berlebihan, seandainya termasuk dalam hidung betul-betul, jadi batal. Kalau kita sekadar-kadar sikit je, letak je macam tu, kalau termasuk tak batal. Sebab apa? Sebab perkara yang dituntut bila kita berpuasa, kita buat perkara yang dituntut dan terminum contohnya, maka tak batal puasa. Contohnya saya bagi berkumur-kumur sikit, tidak mubalaghah, tidak bersangatan berkumur, tiba-tiba kita tertelan air tu, maka tak batal. Tapi kalau kita berkumur-kumur lama-lama, 3 minit, 4 minit, 10 minit, tiba-tiba tertelan, oh, alhamdulillah rezeki, itu kata ulama batal. Dan contoh lain, kita perlu mandi janabah. Mandi janabah dekat bilik air pun boleh, tapi disebabkan kita ni panas benar, ataupun tak, kita ni saja-saja nak pergi mandi kat kolam ke, kat sungai ke, tiba-tiba tengah mandi tu terminum, ketika itu batal. Kerana apa? Kerana yang dituntut tu mandi, tapi bukan mandi dekat sungai, mandi kat bilik air pun boleh kan? Perkara yang tak dituntut, kalau kita tersalah buat, maka batal puasa kita. Baik, apa tadi? Ubat asma tu, kalau kita tengok ubat asma tu, ulama berkhilaf pendapat. Ada yang kata ianya adalah membatalkan puasa, tapi ada juga pendapat yang kata tak membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab bila kita berkumur, hakikatnya ada lagi lebihan-lebihan rasa-rasa air tu dalam mulut kita kan? Jadi sikit sangat yang kita rasa tu, jadi tak batal. Dan bila asma ni, sikit sangat yang masuk dekat dalam mulut kita tu, dan hakikatnya bukannya masuk dekat dalam perut, tapi masuk dekat bahagian pernafasan kita ni, jantung bukan jantung, apa, paru-paru, masuk dekat paru-paru kita ni jadi maka kata ulama tidak batal disebabkan perkara tersebut. Tapi kalau ulama yang kata batal, sebab apa? Sebab masuk dalam rongga terbuka jadi bagi yang menggunakan alatan tu, bolehlah menggunakan pendapat ulama yang mengatakan tidak batal ketika berpuasa. Tapi seandainya tidak ada hajat, seloknya tinggalkanlah, sebab perkara yang tersebut dibuat kerana hajat, bukan kerana saja-saja. Baik, seterusnya kita pergi kepada bab yang menyatakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni
diberikan nama Lailatul Qadar disebabkan dua perkara. Yang pertama, kerana kemuliaan malam Lailatul Qadar tu yang disebutkan dalam Al-Quran, khairum min alfi syahr. Yang kedua, disebabkan diqadarkan rezeki dan juga rezeki sepanjang tahun kepada tahun yang depannya. Itu sebab yang kedua bagi dinamakan. Kenapa dinamakan malam Al-Qadar? Baik, malam Al-Qadar ni yang kita selalu dengar adalah 10 malam terakhir, dan ulama berbeza pendapat bilakah yang berlakunya malam Lailatul Qadar. Ada yang kata 21, 23, 25, 27 kan? Tapi apa yang nak katanya, jangan kita tengok pendapat ulama yang banyak tu membuatkan kita tak nak buat. Banyak sangat pendapat ni, malas aku, tidur je lah. Jangan macam tu. Tapi disebabkan ada ulama kata 21 pun malam Lailatul Qadar, 23 pun malam Lailatul Qadar, 27 pun malam Lailatul Qadar, 25 pun boleh jadi malam Lailatul Qadar. Kita buat semua. Kalau kita buat semua, insya-Allah kalau dalam 30 tu dapatlah satu. Yang paling penting istiqamah. Dan yang kuatnya pendapatnya pada malam-malam yang witir, malam-malam yang ganjil. Baik. Dan ketika berpuasa disunatkan kita untuk sentiasa beriktikaf. Beriktikaf ni duduk dalam masjid lah. Beriktikaf ni kita kena sebut bahawasanya boleh beriktikaf seandainya tempat itu dah ambil hukum masjid. Macam mana kita nak tengok tempat tu dah ambil hukum masjid ke tak? Yang pertama, tanah tu mestilah tanah bukan persendirian, maksudnya wakaf untuk dibuat masjid. Yang kedua, dekat tempat tu ada imam rawatib. Imam rawatib ni ada imam bagi solat subuh sampailah ke solat isyak. Baik. Jadi bila dah ada benda tu, dah cukup syarat tu, bila cukup syarat tu, bolehlah kita beriktikaf, bolehlah kita solat sunat tahiyatul masjid. Tak ada gaduh apa-apa dah lah. Kalau cukup je syarat tu, namalah surau ke musalla ke apa-apa nama lain lah kan? Kalau cukup syarat tu, maka bolehlah kita buat solat sunat tahiyatul masjid. Bolehlah juga kita beriktikaf di dalamnya. Kenapa kita disunatkan beriktikaf lebih banyak ketika bulan Ramadan ni? Sebab bila kita beriktikaf duduk dalam masjid, macam kita duduk dalam rumah orang kan. Kalau kita ni beradab lah kan? Kalau kita duduk dalam rumah orang, kita akan sebolehnya kita berfokus dekat orang tu je, sebab kita nak ziarah orang tu. Jadi macam tu jugalah dalam masjid, kita fokus dekat Allah je. Kalau kita duduk luar masjid, kita buat macam-macam, buat itu, buat inilah, macam-macam kerja lah kita fikir. Tapi bila dalam masjid ni, kita fokus dekat Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadah kita saja. Dan dibolehkan juga beriktikaf ni bukan sahaja sujud, duduk dan bertaradud ataupun berjalan-jalan dalam masjid juga dikira iktikaf. Baik, dan yang sunat wal mustahabbu man ra'aha, dan sunat bagi siapa yang melihat malam Lailatul Qadar itu ayuktharu minat thana'i wa du'a, memperbanyakkan daripada puji-pujian dan juga doa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji-pujiannya apa? Berzikir. Berzikirlah. Macam-macam zikir kita ada, macam-macam hizib kita ada, macam-macam zikir yang kita dah belajar, kita banyakkan berzikir. Dan doa yang diajarkan Nabi, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kerana pada malam Lailatul Qadar dan pada puasa itu sendiri, Allah menjanjikan maghfirah dan juga keampunan kepada hamba-hambanya. Kalau kita tengok, ibadat puasa ni antara ibadat yang paling banyak Allah sebut, paling banyak Nabi sebut fadilat-fadilat dia. Antaranya yang boleh saya sebut, orang yang berpuasa akan masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Yang kedua, ketika berpuasa ni, Allah kata, Nabi kata, diampunkan dosa,
dipecahkan hawa nafsu, dan juga ditutup bulan Ramadan ni, ditutup pintu-pintu neraka dan dibuka pintu-pintu syurga. Baik, kenapa Nabi sebut banyak sangat fadilat-fadilat puasa ni? Padahal kita tahulah kita nak puasa, tak payahlah sebut dah kan. Tapi ulama kata kenapa disebutkan banyak fadilat ni? Supaya diri kita ada tasji', ada semangat nak buat. Bila kita tahu kebaikan dia, macam kita tahu kalau bersenam dapat kuruskan badan, kita tengok testimoni-testimoni orang, macam kita nak jual produk lah kan? Kalau tuan-tuan puan-puan makan produk saya ni, insyaAllah dalam sebulan berat turun 30 kilo, macam tu. Lagi semangat kita nak beli produk dia. Macam tu juga Nabi, macam tu juga Allah Ta'ala bagi tahu dekat bulan puasa ni macam-macam kau boleh dapat. Lagi semangatlah kita nak buat. Dan apa yang dimaksudkan ditutup segala pintu kejahatan ataupun pintu neraka, iaitu nak kata kurangnya orang berbuat maksiat. Sebab apa? Sebab banyaknya orang yang beribadat. Dan dibuka pintu-pintu syurga ini sebab apa? Sebab banyaknya orang beribadat. Jadi sama-samalah kita cuba untuk jadikan bulan puasa ni adalah bulan untuk kita tuai apa benda yang kita dah tanam daripada bulan Rejab, Syakban, dan kita tuai, kita ambil hasilnya pada bulan Ramadan. Kata ulama, bulan Rejab ini adalah bulan kita menanam benih, bulan kita tanam benih. Dan bulan Syakban ini bulan kita menyiram benih-benih kita tu. Dan bulan puasa, bulan Ramadan ini adalah masanya kita tuai segala amal ibadat kita. Hatta ulama dahulu ketika bulan puasa, mereka tutup segala kelas pengajian mereka. Daripada, kalau biasa bukan bulan puasa, daripada pagi sampai ke malam ada kelas. Tapi bila bulan Ramadan, tutup semua kelas. Sebab apa? Sebab nak fokus kepada ibadat saja. Tapi kadang-kadang kita lagi puasa, lagilah kita banyak buat benda-benda yang lain. Kalau kita tak nak boleh buat banyak ibadat pada bulan puasa ni, buatlah sekadar yang kita mampu. Kita je yang mampu untuk tahu sekadar mana kekuatan diri kita. Sebab kata orang putih, be the best version of yourself. Jadilah versi yang terbaik untuk oleh diri kamu. Diri kamu versi yang terbaik, bukan versi orang lain. Jangan kita tengok orang lain. Kita tengok orang tu beribadat 1000 rakaat sehari, kita ambil itu sebagai semangat. Tapi jangan kita patah semangat. Bila kita tengok orang lain hebat, kita tengok orang lain kuat, jangan kita patah semangat. Bahkan kita jadikanlah benda tu menambahkan semangat kita untuk beribadat. Antara kitab yang disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, kita ni selalu rasa diri kita baik, rasa diri kita dah hebat dah. Solat ke masjid 5 waktu, sehari baca 3 juzuk Al-Quran, sehari baca 5 juzuk Al-Quran, kita rasa kita dah bagus. Sebab apa? Sebab kita tak tengok orang lain yang lebih bagus. Untuk kita ada rasa kita ni kurang bagus, kita kena tengok orang lain yang lebih bagus. Tambah-tambahnya bab kebaikan lah. Sebab itu ulama kata, nak didik diri kita, nak didik anak-anak kita, kena baca sirah-sirah. Baca sirah Nabi, sahabat, tabi'in, ulama-ulama terdahulu. Sebab mereka ni lebih hebat daripada kita. Sehari baca 3 kali khatam, bukan 3 juzuk, 3 kali khatam Al-Quran. Tapi kita yang baca sejuzuk pun kita dah rasa bangga, kita dah rasa riak kan? Begitulah diri kita yang penuh dengan dosa dan noda disebabkan oleh riak, ujub, takbur tu. Kata guru kami, seandainya dalam diri itu ada riak, buanglah dia macam mana kita buang kotoran dekat pakaian kita. Kalau kita pakai baju putih lah katakan, nampak ada kotoran sikit, laju-laju kita bersihkan. Bahkan kita rasa marah, kenapa kotor ni, baru pakai hari ni, baru pakai pagi tadi, baru pakai 10 minit kan? Macam itulah kita nak buang riak dan juga ujub dan takbur dalam diri kita. Kalau kita rasa bersedekah, hari ni aku bersedekah 100, hebatnya aku, kuatnya aku, kita kena buang segera. Jangan biarkan dia membarah macam penyakit-penyakit yang lain. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
perkara terakhir yang boleh saya sebutkan adalah tentang bagaimana kita keluar nanti bila lepas bulan puasa, lepas bulan Ramadan. Bulan Ramadan, selepas daripada bulan Ramadan ada bulan Syawal. Disunatkan bagi kita untuk puasa 6 hari pada bulan Syawal. Sebab apa? Sebab Nabi sebut barang siapa yang mengikuti Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia dapat ganjaran seperti puasa setahun. Namun begitu, tidak ada masalah kalau kita nak qada puasa dulu ke, nak kita puasa 6 dulu ke, tak ada masalah. Ulama berbeza pendapat, tapi tak ada masalah kalau kita nak buat yang mana dulu. Kalau kita rasa sebab apa ulama berbeza pendapat? Sebabnya kata ulama yang mendahulukan, katanya mendahulukan kita kena puasa 6 dulu. Sebab apa? Sebab puasa 6 hari pada bulan Syawal ni hanya ada pada bulan Syawal je kan? Tak ada pada bulan lain. Maka kita kena puasa 6 dulu kan? Baru kita ganti puasa. Tapi ulama yang kata kena puasa ganti dulu baru boleh puasa 6, itu ya, mereka mengatakan ini adalah puasa fardu. Fardu kena buat dulu, sunat buat kemudian. Begitulah. Jadi tak ada masalah kalau kita nak puasa fardu ganti dulu ke, kalau kita nak puasa sunat dulu ke, tak ada masalah. Yang penting buat. Jangan kita sibuk gaduhkan khilaf, gaduhkan pendapat itu pendapat ini sampailah kita tidak buat. Jadi setakat itu saja. Semoga kita dapat manfaatlah. Apa yang baik itu daripada Allah, yang apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika an ma'siyatik. Allahumma inna nastaudi'uka ilma ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina wa la tansana ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.